penonton yang dihormati sekalian, sebelum kita berehat sebentar tadi, kita telah menerima soalan yang kedua daripada para penonton kita. Soalan daripada Saudara Abdul Rahim daripada Pak Jaras yang menanyakan mengenai latihan Ramadan ini, apa yang kita perolehi daripada latihan ini. Persoalannya ialah bagaimana mengekalkan apa yang kita perolehi sepanjang bulan Ramadan ini. Silakan. Terima kasih. Saya rasa ini semua soalan sekurang ya, Datuk. Baik. Pertama saya nak sebut dari kajian saintifik ya. Apabila kita melakukan sesuatu tabiat selama 21 hari atau lebih, kita akan dapat mengekalkan. Dari segi saintifiknya, segala perbuatan yang kita buat dari segi fizikal, contohnya bangun pagi, solat, puasa, bercakap baik dan sebagainya, berasal daripada otak kita. Dan apabila kita melakukan sesuatu lama, maka saraf kita akan ke arah yang baik itu akan tumbuh. So makin lama, makin jalan tu makin banyak. Jadi cara nak mengekalkan, kita buat sebaik mungkin macam Datuk Aziz kata tadi, kita buatkan macam solat, tahajud dan sebagainya. Dan saya nak cadangkan satu untuk kita kekalkan, kita ada tabiat membuat journal, iaitu kita dokumentasikan setiap tabiat yang kita buat dan kita tulis apa yang kita lakukan. Macam audit, banyak kita ni audit orang ya. Cuba audit diri sendiri. Kita lihat kita punya solat macam mana, berapa kali tepat waktu. Kemudian dari segi wanita pula, mulut kita jaga atau tidak. Lelaki pun sama ya kadang-kadang. Dan kita tengok dari segi tabiat kita, banyak tak kita mengeluh, merungut, mengumpat, menyesal, dendam, semua tak nak. Dan juga kalau boleh dalam bulan puasa ni, selain daripada fizikal tadi, dari segi rohaninya, hilangkan sifat-sifat negatif, emosi negatif. Contohnya takut. Saya kata jangan sebut takut. Kalau nampak bedah mata, jangan sebut takut. Datuk kata takut simpan untuk Allah saja. Yang kedua dengki. Yang ketiga benci. Yang keempat dendam. Yang kelima tamak. Yang keenam tahyul, yang percaya makhluk halus, azabi makhluk halus kita ni. Dan yang ketujuh ialah marah. So kita buat journal, bila kita tulis apa kita buat, kita lihat hasilnya, kita buat graf, lama-lama dengan sendiri kita akan rasa seronok. Dan saya nak cadangkan untuk kita berubah apa kita lakukan sebelum kita tidur, selepas kita memaafkan semua orang dan baca doa. Masa kita dalam keadaan nak tidur tu, kita dalam alpha wave, di mana kita akan dapat masukkan imej yang positif pada minda segar kita. Kita bayangkan siapa kita nak jadi. Contohnya, kita tidur tu, kita dah niat nak bangun pagi dan bayang besok nak jadi lebih mukmin, lebih solat tepat pada waktu, lebih baik dan sebagainya. So, banyak gunakan minda. Sebab sebenarnya yang paling kuat dalam manusia adalah minda. Dan kajian saintifik menunjukkan 75% penyakit berasal daripada minda yang negatif. Jadi kita semua cuba buka beg tangan untuk wanita sekalian. Siapa buka beg tangan, banyak ubat kencing manis, darah tinggi, lemak dan kolesterol. Lihat kita bersikap. Kalau sikap negatif, tak ada migraine, semua suka risau. Buang semua sikap negatif, ubah pada positif. Daripada orang negatif positif, insya-Allah segala penyakit fizikal akan berubat, penyakit hati diubat dalam Ramadan. Terima kasih Profesor. Tadi Profesor bila menyebutkan sifat-sifat yang tak baik, yang disebut sifat mazmumah tu, lancar betul saya tengok. Saya pun kalau sifat-sifat yang memang lancar, sifat yang baik itu tak pernah lancar. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Aziz Hanafi. Doktor, ya, saya nak kaitkan dengan satu institusi dalam Islam yang sangat penting, dan inilah yang ditanamkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Apa dia? Jihad. Maknanya kita menjadi penjihad di peringkat diri, di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat, negara apatah lagi, umat apatah lagi. Yang semangat ini bukan saja kita nak katakan di luar, di mana-mana pun. Siapa yang menanamkan semangat jihad dalam dirinya? Siapa yang menanamkan semangat jihad dalam keluarganya? Siapa yang menanamkan semangat jihad dalam masyarakatnya? Dan siapa yang menanamkan semangat jihad dalam negeri, negara dan umat sejagatnya? Dan saya nak tanyakan dari segi personality tadi, karakter seorang Islam bila disebut saja, karakter ini tidak lain dan tidak bukan yang disebut oleh Hasan al-Banna, diulang-ulang Hasan al-Banna. Ruhbanu fil lail wa fursanu fil nahar. Maknanya waktu malamnya dia menjadi rahib, orang yang beramal ibadat, hebat, menangis, tahajud dan sebagainya. Tetapi waktu siangnya tangkas dia,
tangkas sebagai harimau, sebagai singa dia, untuk dia berdepan dengan musuh-musuhnya untuk memberikan kemenangan kepada Islam. Bagaimana caranya nak menanamkan sifat-sifat ini kepada kita masyarakat Islam Melayu di Malaysia ini? Aku Malaysia mesti tuan-tuan sekalian, sepanjang yang kita pelajari amati perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka contoh kita ialah terbukti bahawa yang baginda moral itu terlihat pendidikan. Jadi bila ayat yang kedua surah Jumaat 12 huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah sampai di ayat. Nampaknya kalau tidak ada program pendidikan pengasuhan ala dakwah, gagal. Sebab itu dalam rukun-rukun pembinaan pribadi syakhsiah ni, pertama dikatakan mesti faham Islam, faham betul. Yang kedua, ikhlas. Kalau kita faham tak ada, tak boleh kan? Jadi membina generasi yang ikhlas bukan mudah. Jadi mana kena terbiar diri, kena ada sekolah tempat pendidikan. Jadi kita rasa kita tak kurang. Di Malaysia ada taman kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tepi, sekolah atas, sekolah sedang, semua ada. Jadi, tapi yang kita nak ialah misi, visi, objek, goal, kurikulum dan lain. Yang membalikkan 4 hal, iaitu pendidik, persekitaran, murid, 2 bab. Jadi kalau ini boleh berjalan selamat. Jadi bukan mudah. Satu saya rasa dalam merancang menjanakan kelahiran generasi Quran yang berkarakter syakhsiah ini mesti berbuat pendidikan. Tak banyak lagi pendidikan. Tekan dari dulu. Kita rasa kita cukup. Secara fizikal kita cukup sekolah, permainan. Tapi bila cara kita arahkan anak-anak kerja masa. Percayalah, saya bila terbaca sebuah akhbar tempatan di Greenwood, tak jauh. Seorang lelaki tertembak malam kerana dia ni opera wanted di Kentucky. Opera dia tu kelulusan fakulti sains Selayar telah ketemu dia. Dia ni memang gifted, cerdik. Cuma salah satu. Mak ayah paksa dia suruh baca. Dia pening. Lama dia keluar universiti, dia hilang. Dari segi akal hebat, gifted tapi kuasa emosi. Itu saya kata tidak seimbang. Kita mau kira-kira dia yang sihat mindanya, tinggi emosinya, akhlak mulia. Tapi ini takkan bina mereka mesti ada paksu. Pengasuh utamanya. Saya rasa Nabi Muhammad mengasuh kita masuk budak 7 tahun, 8 tahun. Dia masuk umur 60. Sejam cilik dengan cerita, kata apa ni? Nak kata apa? Jadi tiba-tiba bertukar seorang jahiliah yang ganas, seorang yang sensitif dengan Islam, menangis malah Umar, siapa sangka masuk Islam? Khalid. Tapi itu didikan yang penting. Inilah sekolah yang melahirkan generasi Al-Quran 140,000. Membuka negara tanpa Afrika ke China. Kita rasa proses akan berlaku syakhsiah ini mesti bermula rumah, tetap diri, persekitaran pendidik, kerja mereka merupakan dasar-dasar yang membantu untuk kelahiran generasi yang syakhsiah. Terima kasih. Terima kasih doktor. Macam mana nak memandu untuk membuatkan pemimpin-pemimpin? Macam mana nak mencari pemimpin-pemimpin yang diharapkan dengan syakhsiah pribadi yang baik ini untuk mengendalikan, memandu negara kita yang kita cintai? Terima kasih Datuk. Pada saya lah, yang penting kita cari manusia berkualiti. Untuk memimpin satu organisasi, ketua mesti berkualiti, maka top down akan ikut exemplary example leadership. Jadi 3 karakter manusia berkualiti pada pandangan saya. Yang pertama dengan Allah bertakwa. Yang kedua dengan manusia berakhlak. Dan nombor 3 dalam pekerjaan itqan, sebaik mungkin. Apa saja dilakukan sebaik mungkin. Dan juga kalau boleh kita nak cari pemimpin yang kurang egonya. Dan saya dah sebut lagi Datuk, sifat negatif lagi ya.
Yang ego ni Datuk, kerana awak ego ni yang pertama dia cakap tak betul selalu tu. Nombor 2 suka sangat cepat marah. Nombor 3 sangat fikir apa orang kata. Nombor 4 sangat fikir tentang title. Nombor 5 sangat fikir tentang akumulasi harta yang melampau-lampau. Ini kita tak nak. Kita nak orang yang penting kualiti Datuk, yang kalau dengan dia tak suka bersaing, dia suka memberi kerjasama. Yang kedua, suka sentiasa buat baik pada semua orang. Dan yang ketiga, mereka ini sangat melihat segala benda dengan hikmah. Mereka hikmah sebaliknya. Dan yang keempat, mereka ini sentiasa penuh kasih sayang. Dan yang kelima, sangat murah hati. Dan yang keenam, sentiasa memperbaiki diri. Dan yang ketujuh, menerima manusia seadanya. So, bayangkan seorang pemimpin yang ada karakter ini, insya Allah dengan sendiri yang dipimpin akan terikut dengan sendiri. Terima kasih. Kalau saya panjangkan juga kepada Dr. Aziz tentang pemimpin, saya rasa soalan itu sangat-sangat relevan. Kita pun pemimpin, Dr. Aziz pemimpin, saya pun kecil-kecil ni pun pemimpin juga lah. Tapi apa pun, kita soal pemimpin yang general, yang umum ni, terutamanya pemimpin yang ditegaskan tadi lah, pemimpin dalam konteks forum khas Ihya Ramadan ini, pemimpin yang ada karakter, pemimpin yang ada peribadi yang baik, pemimpin yang berjiwa luhur, dan pemimpin yang tidak tercemar namanya dalam apa keadaan pun. Bagaimana kita nak melahirkan, dan sudahkah kita dapat melahirkan pemimpin yang sedemikian untuk memandu, dikata tadi, negara ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Saya teringat bahawa kata-kata yang disebut oleh ikhwan muslimin, al-jama'atu hiya allati takhluqul qiyadah. Jamaah Islam sendiri dia akan menonjolkan siapa pimpinan. Jadi kerana itu kita mulakan pendidikan betul asal ini di rumah, kita masuk kanak-kanak, sekolah rendah, menengah, kolej, universiti, dan akhirnya berkembang masyarakat. Masyarakat ini yang tahu siapa yang mana, siapa ketua. Sebab itulah Rasulullah doa, Allahumma walli umurana khiyarana, wala tuwalli umurana syirarana. Untuk melahirkan pemimpin yang baik, dia bukan kebetulan. Jadi ditonjolkan dari bawah. Jadi masyarakat yang kenal siapa jemaah itu yang betul. Karena itu saya rasa bahawa proses kita untuk membina karakter syakhsiyah mulai bawah sekali, membina unit kecil, keluarga, suami isteri, sampai ke atas, insya-Allah terbentuk terbina. Mereka ni yang tahu siapa yang pemimpin. Saya insya-Allah. Saudara dan mati sekalian, kita telah berbincang hampir 1 jam dalam tajuk yang diberikan kepada kita, Ramadan dan pembinaan syakhsiyah. Kalau saya dapat simpulkan, saudara, yang pertama, sebelum saya dapat simpulkan, saya ingat dalam masa 30 second, kita satu orang, 30 second, 30 saat. Apa agaknya pesan Dr. Muhayya kepada para penonton yang ribuan yang sedang menyaksikan kita ini? Pesanan akhir dalam 30 second untuk kita tamatkan program ini. Dan lepas tu 30 second untuk doktor, lepas tu saya akan memberikan ulasan seterusnya kepada penonton. Terima kasih Datuk. Pendek sedikit, kurang 30 saat. Saya nak menyuruh pada semua para penonton, setiap hari kita bangun tanya 2 soalan. Yang mana kita pilih? Apa saya boleh beri atau apa saya boleh dapat? Orang paling bermanfaat, dia sibuk nak memberi dan rezeki akan datang segitu. Tanya apa kita beri, bukan apa kita boleh dapat. Itu saja. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Saya ingat bila kata-kata pimpinan ikhwan ini, kita dibandingkan dengan tugas kerja dengan masa tadi. Kita banyak buang masa. Wasting time banyak. Kita betul balik. Kerana itu balik semula bawah, sama-sama melihat bahawa banyak tu nak buat. Kerana itu masa tak cukup. 24 jam tak cukup. Kena tambah 30 jam. Masa ini pun tak cukup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun saudara, kita membincangkan malam ini soal personality. Saya kata dinamismenya begitu, darjah dinamismenya begitu tinggi, dan tidak cukup untuk 1 jam kita berforum membincangkan. Saya merasakan sesuatu rugi untuk mendapatkan pandangan-pandangan daripada 2 ahli-ahli yang mempunyai kekuatan kelebihan dari segi akademik, kekuatan kelebihan perlibatan dalam masyarakat dan sebagainya. Apapun persoalan mengenai personality, mengenai karakter, mengenai syakhsiyah ini adalah persoalan yang sangat besar. Kita bicarakan yang lepas, bicarakan hari ini, dan saya yakin
50-100 tahun yang akan datang pun, siapa yang duduk dalam majlis ini pun akan membincangkan perkara yang sama. Tetapi apapun, penyelesaiannya ialah kembali kepada Islam. Penyelesaiannya ialah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyelesaiannya ialah kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Penyelesaiannya ialah kembali kepada akidah. Penyelesaiannya ialah kembali kepada syariah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyelesaiannya tidak lain tidak akan bukan ialah penyelesaian akhlak. Untuk itu tuan-tuan puan, saya mengambil potong daripada ayat Al-Quran untuk menyimpulkannya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalan yang lurus. Ikutlah jalan ini. Pembinaan syahsiah pribadi, ikutlah jalan ini. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain tidak menemukan kamu dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Salam kepada keluarga, salam kepada ahli masyarakat, salam kepada seluruh insan di permukaan bumi ini, insya-Allah, untuk membuat bendera panji-panji kita hidup mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum. Jangan alis sihir seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.